cover sikit lah. Backup lah. Nah, tak nak. Suku mana? Bang, beri pakai ni lenga. Nombor sekali tutup mas dulu. So bila nak check kena follow SOP. Okey. Apa rapat? இல்ல இவனை ஏதாவது பண்ணுதணும் இப்போ இல்லை சிவில் கேஸ் எடுக்கணும் இவனை சும்மா விடக்கூடாது மான நஷ்ட ஓ இவர் தானே கோபி ஓகே ஓகே பார்க்குறேன் ஓ அவர் மீது ஒரு கேள்வி வராது Okey, saya mulai ya. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Manimar Manikam, pengurusi kebangsaan Persatuan Harapan India Malaysia yang dikenali di kalangan komuniti India lah, bukan India sajalah. Bangsa lain pun kenal saya sebab kami ini banyak membantu semua bangsa ya. Okey, tujuan saya datang hari ini dan buat sidang media ini untuk meluangkan tidak puas hati terhadap siasatan polis ya. Okey. Minggu lepas saya dipanggil untuk memberi keterangan rakaman percakapan oleh Inspektor Ghazali ya daripada bahagian jenayah. Okey. So IPD Sedang ya. Ada satu laporan polis dibuat terhadap saya oleh seorang lelaki India bernama Joseph Prakash. Okey. Dan saya dipanggil hadir pada hari Selasa dan saya tiba hari Selasa, tiba-tiba Ayo sudah tukar pergi ke hari Rabu. So saya stay satu hari dekat KL dan hari Rabu saya janji pukul 3.30 saya datang sini. Okey, first saya datang sini saya parking kereta sinilah sebab ini yang tempat parking kereta untuk IPD lah. Memang kita tak boleh masuk dalam kan. Okey, lepas saya parking, masa tu tunang saya berada dalam kereta. Enjin masih on dan saya masuk ke dalam IPD. Semasa saya sudah masuk dekat tempat lift, tiba-tiba isteri pengadu dan kawan dia bernama LS Dinesh, dua-dua serbu saya, maki dan ugut berdekatan dengan lift. Okey, dan saya pun marah dia orang. Okey, dia orang sebab dia orang buat report palsu yang saya ugut mereka. Okey. Bila saya naik atas, isteri pengadu pun ikut dengan saya sekali. Dia yang tunjuk saya bilik Ayo semua. Lepas tu saya duduk sekejap dan Ayo tanya pasal video yang saya buat terhadap pengadu. Dan Ayo sendiri mengaku dalam video itu tidak ada apa-apa unsur ugutan sebab translate by another Indian police lah. Okay, dia kata tidak ada apa-apa unsur ugutan. Dan saya kata, okey tak apalah Encik, macam ni saya bagi statement, saya balik sajalah sebab tunang saya dalam kereta kan. Sebab memang dia pun janji macam tu sekejap saja. Tiba-tiba dia rasa macam marah, dia tegur plus ugutan pula. Okey. Dia kata, tapi saya tak suka you buat video untuk Joseph sebab saya tak boleh tahan dengan you orang. Okey. So saya akan buka Section 506. Dan saya pun sudah shock lah. Kalau tak ada unsur ugutan, buat apa dia nak buka Section 506? Lagipun dia kata dia tak ada suka saya buat video untuk Joseph. Tidak ada mana-mana undang-undang yang menghalang seseorang untuk membuat mana-mana video. Tak ada undang-undang. Kalau dalam video itu ada unsur jenayah apa-apa, barulah pegawai polis pun boleh ambil tindakan. Tapi ini Ayo sendiri mengaku tak ada unsur ugutan, tapi dia kata dia akan buka 506. So saya pun tidak puas hati lah masa itu sebab dia janji untuk rakaman percakapan sekejap saja. Sebab saya kena tahan atas banyak kali lah. Semua 506 juga. Okey. So bila Ayo kata ada tangkapan, memang saya datang sendiri, saya tak pernah lari sebab ini kita dari NGO kan. Tapi ini dia macam tipu saya, suruh saya datang dan sudah macam kena naya tau. Okey. Tak sampai 10 minit semasa tengah beri statement tiba-tiba tunang saya telefon saya nangis sambil dia kata kereta saya dipecahkan oleh Joseph Prakash dengan membaling batu. Saya pun sudah terperanjat. Macam mana dia boleh? Dia yang pengadu buat laporan terhadap saya. Jadi pengadu sendiri buat laporan dan saya kena tahan dan dia datang pecah saya punya kereta. Ini macam tidak adil lah kan. Dan saya nak turun untuk selamatkan tunang saya. Saya tidak dapat diberi turun. Sebab apa? Ayo kata saya sudah ditahan. Tidak boleh turun lah. Tapi saya pun bising lah. Macam mana ni? Dia pengadu, dia pecah sampai kereta. Tunang masih dalam kereta. Dan saya ikut belakang dia juga lah. Bila saya dari sana saya nampak dia dari sini, dia mengamuk, dia jerit-jerit.
Dan dia dari sini dia larilah menuju ke arah saya untuk mau pukul saya. Okay, saya pun rasa nak gaduh balik, tapi pihak polis nasihatkan saya, you jangan buat salah. Ini memang dia sudah tunjuk dia yang salah. You relax saja. So saya pun hormat sebab ini depan IPD tau. Okay, so ada undang-undang. So saya pun diam sajalah, diam dan ikut arahan polis. Lepas tu saya dengan tunang saya dibawa masuk bawa ke dalam IPD dan mereka minta kami berdua pergi buat satu laporan polis yang khianat kereta kan. So semasa saya buat report, tiba-tiba nama saya keluar wanted pula. Ada lagi satu report dekat PJ. Saya pun tak tahu apa wanted. Okay, dan cek tengok 506 baru beberapa hari lah jadi wanted. Okay, dan saya cek nama dia Sarjan Kumaran. Dan saya pun try call dia lah. Saya tanya, ini report apa? Sebab biasa prosedur, kalau ada orang buat aduan terhadap kita, ayo mesti telefon suspek. Okay, suspek atau orang yang penama lah report tu. Dan dia kena arrange kita dengan kita masa untuk buat statement. Kalau dia panggil sekali ke dua kali tak dapat datang, baru dia boleh keluarkan waran wanted tangkap atau minta mana-mana pihak polis yang balai polis berdekatan untuk pergi cari kita. Tapi ini report tak sampai 2 hari terus masuk wanted. Ini pun macam satu salah guna kuasa juga. Sebab pengadu-pengadu ini, si Joseph dan si Santosh ini, memang mereka dua pengadu. Tapi adakah pihak polis teliti dan siasat betul-betul sebelum buka IP, sebelum jadikan saya wanted? Sebab apa? Mereka telefon dulu. Mereka maki dan ugut. Okey? Dan patut saya yang kena report dulu, tapi saya tak report. Sebab apa? Macam hal kecil-kecil ini, saya pun tak suka report. Kadang-kadang kita bagi report, ayo pula masa muka. Dia kata, orang macam budak kecil datang report lah. So, report pun ada yang tak ada tindakan langsung. So, macam saya pun tak ada niat lah nak pergi report ini kan. Tapi mereka buat pergi report dulu, pandai-pandai. Ayo pun tidak siasat dengan betul. Tengok pengadu sendiri yang buat kacau. Pengadu sendiri yang buat ugutan, maki. Patut pengadu pun kena tahan juga kalau tahan saya. Tapi ini pengadu buat salah dulu, tapi yang jadi mangsa kita. Okey, sebelum ini IPD ini dikutuk, dihina, difitnah oleh Joseph yang pengadu tu. Kata IPD Serdang sudah buat salah terhadap dia. NGO saya tampil hadapan buat satu video untuk mempertahankan IPD Serdang. Katanya memang ayo ini semua bagus. Memang yang saya tahu baguslah. Tapi di mana-mana pun mesti ada satu dua orang macam inilah. So kita kena highlight. Kalau kita tak highlight, mungkin sekarang saya, walaupun saya pengerusi persatuan, saya jadi mangsa. Bukan sekali tau. Saya pernah tahan di PJ, Brickfield. Macam ni juga, seorang pengadu nama Jana. Dia mula-mula call saya, dia ugut, dia maki. Okey, maki. Lepas tu, saya marah dia balik lah. Tapi dia pandai-pandai bagi buat report. Tengok tu ayah tak ada siasat, terus buka IP, terus tahan saya. Sekarang cakap nak tuduh. Melaka pun serupa. So, siapa dia orang? Kenapa dia orang nak jadi saya punya musuh? Mesti ada soalan. Okey, saya sini saya tunjuk dengan bukti lah. Kenapa dia orang nak jadi saya punya musuh lah. Okey. Si Joseph, apa dia punya masalah dengan saya? Okey. Sebagai seorang pengerusi persatuan, ada satu rumah kebajikan dekat Ipoh. Okey, saya terima satu aduan dan minta pertolongan bantuan daripada NGO, budak-budak kanak-kanak dekat sana. Dia orang kata ada kes penderaan kanak-kanak. Dan isu penukaran agama secara paksaan Hindu ke Kristian. Yang buat aduan pun budak Kristian juga. Mereka yang datang cari saya kan. Dan sebagai NGO kita turun, kita bantu, kita selamatkan beberapa budak dari sana. Lepas tu sudah jadi report polis. So ini si Joseph, sebab memanglah dia pun converted Kristian lah. Tapi saya bukan condemn seluruh Kristian, betul. So apa dia start? Dari hari tu dia maki, dia ugut macam-macam. Dan cabar. Dan minta kita gaduh. Tak apa, saya pun boleh pergi gaduh. Tapi kadang-kadang saya kena ikut undang-undang. Prosedur kan. Tapi kita pergi nak jumpa dia secara baik nak selesaikan pun, saya tahu dia akan buat satu laporan palsu. Serupa jugalah hari itu dia buat satu laporan. Memang saya pergi ke rumah dia sebab dia cabar saya dulu. 29 dia nak turun dengan dia geng ke Ipoh. Mau pukul saya. Saya kata tak apalah, saya tunggu. Tapi sebelum itu segala saya sempat, saya akan turun ke Puchong, saya akan jumpa dia. Mungkin kita boleh bincang cara baik kan. Tapi saya pergi, saya tak panggil dia keluar. Sebab apa? Saya tahu dia akan buat laporan palsu. So saya pun sudah balik. Tapi dia guna tu video, dia buat laporan kata saya datang ugut macam-macam. Tapi saya kena tahan juga. Itu yang saya tak tahu kenapa. Lagipun macam mana pengadu tahu pukul 3.30 saya ada sini. Saya sudah sampai. Saya masuk sana saja, isteri pengadu dengan dia kawan, Alex Dines. Dua-dua pun serbu dengan saya. Macam mana dia orang tahu?
Lagipun pengadu punya isteri, dia ikut dengan saya sampai bilik Ayo. Kalau katakanlah Ayo ini memang tak panggil dia kan, apa dia buat? Dia mesti tegur atau tanya dia, kenapa Ayo datang? Macam mana Ayo datang kan? Tapi Ayo pun tak tanya apa, selamba. So maknanya mungkin Ayo panggil dia. Ini bukan salah ke? Kalau mungkin hari itu dia orang, saya mengasyaki lah, saya bukan tuduh Ayo, saya mengasyaki lah. Mungkin hari itu kalau dia orang tak tahu saya datang, mungkin kereta saya dapat diselamatkan. Okey? So kereta ini bukan milik saya. Kereta ini milik mendiang adik ipar saya. Saya simpan sebagai kenangan selama 12 tahun. Walaupun saya ada lagi 2-3 biji kereta. Ini memang menyakitkan hati. Lagipun kerugian kereta dan awang tunai 6,800. Sebab saya kereta sudah total loss. Sebab hari itu baru saya dapat commission, saya punya commission lah. Sebab saya ada buat part time medical service lah dengan kawan saya. So saya ambil itu duit, saya simpan dalam dashboard. Sebab saya tak mau simpan kan. Sebab saya masuk dalam. Masa tu tunang saya masih dalam kan. Bila dia pecah, dia pun trauma, dia pun takut, risau. So yang saya tak puas hati, saya tunjuk sinilah. Sebab ini memang lagi satu dalam media semua. Dalam media semua, saya dapat tahu tidak ada apa-apa statement keluar berlaku di hadapan IPD Serdang. Saya dengan Joseph dikenakan denda. Adakah denda tu yang berbaloi? Mana tahu, mungkin DPP tak sedar ini depan IPD. Mungkin magistrate tak sedar depan IPD. Kalau seorang pengadu berani datang pecah kereta di depan IPD, maknanya itu kes berat. Kenapa dia orang tidak ditahan dalam akta poka? Ini seperti gangsterism tau. Yang gangster pun saya ingat tak berani datang. Dia pengadu, dia sendiri datang pecah kereta. Santosh Kumar pengadu, dia sendiri datang bakar sampai kereta. Dia pun kena tahan. Sudah ditangkap. Dalam sekejap sajalah sebab polis pun dapat ambil beberapa CCTV lah. Di sini saya nak tunjuk sini ya. Boleh dapat Inilah masa kejadian. Inilah orang kata orang nak tunjuk gangster, heroism tapi dia orang sendiri jadi bodoh. Ini senang. Tengok bukti kita. Dia sendiri ambil video, dia sendiri kasih viral. Tengok Ini kereta kereta saya. Tengok ada batu dalam kereta ada tunang. Tengok. Ini video diambil oleh isteri dan kawan dia. Macam ni mereka bersubar lah dalam kejadian ini. Tengok, ini ugutan lah. Dia kata tengok. Ini bukan ugutan ke? Tapi ada bukti macam ni. Kenapa pegawai penyiasat nak jaga sangat dengan Joseph ni? Macam saya, dia sendiri mengaku tak ada ugutan dalam semi video, tapi saya ditahan dalam Seksyen 506. Riman 2 hari, lagi sambung riman juga, ditolak. Tapi yang ini bukan ugutan ke? Tengok. Kalau tak ada bukti tak apa. Ini bukti dia sendiri ambil, dia sendiri kasih dia viral dalam Facebook. Ini tengok dia pecah. Dia baling dalam tu masih tunang saya dalam. Macam mana kena dia punya kepala atau ada kanak-kanak dalam kereta macam mana? Ini boleh katakan ugut, ini boleh cubaan bunuh juga. So depan IPD patut dia punya hukuman mesti berat. Kalau senang-senang dia bayar denda 1,000 2,000, lain kali saya pun boleh buat lah macam ni, siapa pun boleh buat. Kan? Nanti buat kena denda mereka akan contoh, Joseph kena 1,000, kenapa saya tak boleh kena 1,000 Kan? Tengok isteri dia datang. Dia orang sendiri tahu saya berada di atas untuk memberi keterangan sebab isteri dia yang itu. So dia buat macam dia memang bagi saya tangkap, lepas tu dia datang tunjuk hero sini. Tak apa, you nak betul-betul pukul, you boleh pukul saya, pecah sampai kepala, tak apa. Mungkin saya gaduh balik, lawan balik. Tapi ini kereta, saya sakit hati tau. Okeylah, tak apalah. Katakan hari ini berlaku untuk saya. Lain kali, siapa pun dapat. Sebab ini bukan kes yang pertama si Joseph ini. Saya nak explain kepada semua. Okey. Dalam ini tengok, ada pihak polis. Okey, pihak polis Yang itu semua pihak polis tadi saya tunjuk sekali lagi Sekejap Okey. Ni tengok. Pecah depan polis ke apa? Lepas pecah lepas itu pun dia masih pecah. Ada pegawai polis ini. Lepas tu dia kawan ambil video ni. Dia kata pihak polis ada, dia tak tunjuk kan sebab polis ada sana kan. Tapi dia masih sambung ambil masa tu dalam video ini last dia kata apa tahu? Mana tu Manimaran Manikom? Saya mau bunuh dia. Ugutan lah. Kenapa tak ada section dibuka? Ini terang-terang ada ugutan, bukti, tapi pegawai penyiasat tak buka section. Yang apa dia?
Ya, semua sudah buat. Dan itu hari saya ada tanya pegawai penyiasat yang nama dia Matthew, Sarjan Matthew. Saya tanya, Cik, sudah dituduh ke? Dia sudah tuduh pagi ni. Sebab kami minta, hari pertuduhan memang kami minta lah. Sebab dia punya, mungkin saya punya peguam nak pergi kan. Tapi dia kata dia akan inform, tapi tak inform sudah dituduh. Dituduh itu hanya Seksyen 427. Bila saya tanya, kenapa Encik Seksyen 427 saja? Dia kata, ugutan semua tak ada bukti kukuh. Apa ini? Ini bukan bukti ke? Bukan bukti ke? Depan pegawai polis pun dia maki saya, ugur saya. Lagi nak bukti apa? So, apakah special sangat yang si Joseph ini? Saya pun tak tahu. Okay? So, ini buktilah. Banyaklah. Okay. Di sini saya pun nak bagi tahu. Bukan saya saja jadi mangsa. Ini ada beberapa laporan polis lah. Kenapa ini Joseph terlalu agresif dengan saya? Okay. Ini saya nak tunjuk sekejap. Nak puding nak orang. Okey, ini salah seorang rajen mangsa Joseph. Okey. Joseph dengan dia punya kawan Alex Dines serbu ceroboh dia punya rumah, buat ugutan dan dia orang pau 180,000. Yang dia orang buat itu pun dia orang ambil video, dia orang viral. Macam ini sudah ada bukti dan memang ada laporan polis. Setakat ini tak ada apa-apa tuduhan terhadap dia orang. Saya buat satu memorandum, saya bagi memorandum di Bukit Aman. Okey, masa tu pun Joseph dengan kawan dia datang buat ugutan dan kecoh dekat sana. Saya buat report polis kena tahan, tapi tak ada tuduhan sampai sekarang. So apa sudah jadi macam ini, dia orang macam ni macam kebal dari undang-undang tau. So kami pun rasa macam fed up lah. Okey, ini rajen report terhadap Joseph dan Alex. Memang ditahan 1 hari tapi tidak ada apa-apa pertuduhan. Okey. Dan lagi seorang mangsa bernama Suresh Malini, sepasang suami isteri, Klang. Okey. Mereka ditahan secara paksaan dalam sebuah tempat di Klang. Okey. Suami yang bernama Suresh dipukul sambil mereka ambil video. Untuk memaksa dia buat satu pengakuan palsu terhadap saya. Kenapa? Sebab budak itu saya pun tak kenal, dia hanya sebagai follower. Dia sokong semua kerja-kerja kebajikan yang NGO kami buat. So dia orang tak suka, pergi paksa dia, pukul dia, suruh dia untuk buat pengakuan yang palsu. Okey? Bawa pergi ke balai polis, report terhadap saya. Tapi budak itu memang budak baik. Dia, handphone pun sudah kena sambung oleh Joseph. Okey? Dan dalam beberapa jam budak itu call saya, minta maaf dan dia explain dekat saya apa yang berlaku untuk dia pada hari itu. Dan dia minta bantuan NGO saya suruh dia pergi buat laporan polis ke Klang Selatan. Sebab apa? Di IPD Utara ada juga AYO seperti sinilah. AYO ada jaga penjenayah macam ini. So dia pergi report dekat Klang Selatan dan pergi ke IPD Utara, sarjan pula maki dia orang. Tengok dia orang jadi mangsa, tapi kena maki pula oleh sarjan. Kenapa dia orang pergi report sana? Dan sarjan juga cuba selesaikan masalah itu secara baik. Mana boleh? Kena pukul, kena ugut, paulah 7,500, kena samun lagi. Macam mana AYO boleh sanggup untuk selesaikan? So macam ini, kalau jenayah-jenayah macam ni, pihak polis lah, kalau dia ingin nak selesaikan secara baik, saya tanya soalan, bolehkah jenayah dapat dikurangkan? Bolehkah cik? Bolehkah jenayah dapat dikurangkan? Penjenayah tak takut. Sebab apa? AYO ini baik, akan selesaikan saya punya kes. AYO ini baik. Macam sinilah IPD apa yang berlaku. Okey? So bukan sana sajalah. Di Klang Utara, Joseph membawa dia punya kereta. Sebab kita semua ada bukti video. Okey? Bawa kereta dengan dia punya geng. Dia pergi cari seorang lelaki India bernama Loga. Dia nak pukul. Okey? Dia bawa kereta dengan satu motor. Okey? Dia pergi pusing dalam tempat kerja dia. Dan motor yang datang, isteri Loga nampak dalam bakul macam sepucuk pistol. Dia orang pun ada pergi report polis. Tapi tak ada tindakan, tak ada tahan, tak ada apa-apa siasatan. Kita kalau nampak macam sepucuk pistol, itu bukan bayar ke? So, memang bukti CCTV semua ada yang Joseph pergi maki apa. Okey, banyak kes, banyak report. Patut orang-orang macam ni kena poka. Bukan orang macam saya. Yang saya bantu mangsa, banyak mangsa. Bila macam Santosh, tadi saya lupa nak cakap, kenapa ini Santosh nak gaduh dengan saya? Okey, ini report saya bagi satu sama orang media, boleh simpan. Orang baca bila-bila pun boleh baca tahu kenapa ini Santosh nak menentang saya. Isteri Santosh
meminta bantuan daripada NGO saya. Sebab apa? Dia tahu hanya saya seorang yang boleh support dia dan selamatkan dia daripada Santosh. Kenapa? Sebab isteri dia sendiri bagi laporan polis ini, dia yang ambil video secara sorok hubungan intim dengan isteri dia. Dia ambil satu video sorok dan ugut isteri sendiri untuk meminta duit. Kalau you tak bagi duit jualan, hasil jualan rumah, saya akan viralkan video hubungan kita. Video tu pun saya ada. Bukan salah kah? So sebagai NGO, siapa minta pun tolong kami akan buat. So bila saya bawa dia pergi balai, buat report semua, Santosh tidak boleh tahan. Jadi dia start kacau. Dan isu-isu macam ini, saya pun tak boleh jadi secret sebab saya nak selamatkan wanita-wanita lain. Sebab bukan isteri sendiri yang jadi mangsa. Adik isteri, kawan punya isteri, banyak perempuan jadi mangsa dengan itu si Santosh. So macam mana saya nak selamatkan warga wanita? So sebagai NGO, saya kena inform lah. Expose. Ini yang satu PHIM, Persatuan Harapan India Malaysia. Kami berani buat semua. Sebab tu saya ada banyak musuh. Musuh-musuh ini bukan yang baik. Okey, si Joseph ini, saya tadi yang saya cakap. Okey, ini saya tunjuk tadi saya cakap kan, kenapa Ayo tak buka section lain semua kan. Okey, sini saya tunjuklah sebab tidak puas hati saya. Sebelum ini itu Joseph kena tahan di IPD ini Okey, pihak polis tahan dia dan ambil tindakan terhadap dia lah. Tengok berapa section pihak polis. Tak lah. Oh, okey. Ini simple. ஓகே அது நினச்சேன் தாடியில் வச்சிட்டு போல இருக்காது எடுத்தனே அது போலீஸ்காரனுங்க பரவாயில்ல நான் ஃபோனில் இருக்கேன் Apa dia? Tangan kait. Okey, boleh sambung Boleh Okey. Kenapa saya buat hari ni tidak puas hati Okey. Sebelum ini si Joseph ini pernah tahan di IPD sebab buat kecoh dalam IPD, okey? Sebab isteri dia sendiri yang buat laporan polis terhadap dia. Okey, dia datang sini dia buat kecoh, dia macam maki kan. Dia kena tahan Tengok berapa section pihak polis buka untuk dia. Okey. Ini Kenjatan Media IPK Selangor Okey. Section 90 Akta Polis buat kecoh dalam IPD. Section 14 Akta Kesalahan Kecil guna-guna kata kesat. Okey. Dan Section 509. Okey. Seperti juga saya punya isu. Dia gunakan kata-kata kesat. Okey. Dia buat kecoh di depan dan juga di semasa berada di IPD D7 IPD. Okey, di bilik D7 IPD dia buat kecoh. Maki dekat depan polis pun dia maki dan ugut. Tapi kenapa section lain tidak dibuka untuk dia? Kenapa pegawai penyiasat sampai begitu sayang sama dia? Saya pun tak tahu. Tapi dalam laporan saya ada mention apa yang dia beritahu saya semasa perjalanan ke mahkamah. Memang kami dibawa dalam satu lori Okey, dia berani kata IPD sedang dia tak takut. Sebab pegawai penyiasat kawan baik dengan dia. IPD sedang dia tak takut. Sebab dia kau tim bayar bulan-bulan dengan cari makan towing dia. So dia ada. So macam ni dia berani boleh kata. Mungkinkah? Tak tahu. So apa yang dia cakap saya bagi tahu sinilah. So sebab tu saya nak report saya ni, saya tak mahu IPD sedang siap salah. Saya nak IPK. Okay, tapi saya bukan tuduh atau kutuk semua PDRM tahu. Sebab dulu Joseph kutuk IPD Serdang. Saya buat video untuk mempertahankan IPD Serdang.
Saya kata memang bagus. Memang bagus. Ada satu dua lah, mana-mana pun sama. Macam PJ, jana pengadu, tipu. Dia ugut, lepas tu dia report. Itu ayah pun tak ada siasat, tahan saya. Sekarang nak tuduh saya. Macam Klang. Tengok dalam report saya, Jagan. Patut Jagan pun kena tahan. Santosh, kawan Santosh. Yang suspek itu hari, yang bakar kereta Santosh. Tapi apa yang saya dapat tahu, melalui Santosh, mulut Santosh sendiri, nasib baik Jagan tidak kena. Sebab dia tak ada keluarkan nama Jagan. Sebab patut dia dua orang yang itu hari bersubat bakar sampai kereta. Jagan dengan Santosh pergi ke Ipoh cari saya punya rumah. Tapi dia orang report dulu. Jadikan saya wanted. Bila saya sudah tahan, dia orang pergi tunjuk hero dekat Ipoh. Dia orang tahu saya sudah kena tahan. Dia pengadu. Bolehkah pergi sana lagi ugut? Lagi macam mana dia orang rentas negeri? Rentas negeri, bukan senang-senang boleh pergi. Mau pukul orang, mau cari orang, bolehkah rentas negeri? So, dia orang ambil video ni semua, share dalam social media, kata macam saya pondan, saya lari, macam-macam lah. Itu saya tak kisah. Sebab semua tahu siapa betul-betul jantan, siapa pondan semua. Tapi saya ini respect undang-undang. Pihak polis hari itu ada sini dengan D7, mereka kata jangan gaduh. Mani, jangan layan dia. Saya respect dan saya dengar dia orang punya nasihat. Saya diam. Tapi macam mana saya respect pun, apa saya dapat? Kekecewaan. Joseph, berapa kes? Klang, IPD Utara sudah tahan. 3 section mereka buka. Sampai sekarang belum ada pertuduhan. Tapi itu Ayo juga, Sarjan apa saya lupa. Dia nak selesaikan secara baik. Mana boleh? Jenayah. Okey, yang ini pun dia kata mau selesaikan secara baik. Macam mana? So, tempat yang berlaku jenayah macam ni, kalau orang pegawai penyiasat nak selesaikan secara baik, bolehkah kita kurangkan jenayah? Macam ini, saya pun tamak lah sebab saya banyak benda-benda saya bantu PDRM. Macam ini saya pun fed up lah nak bantu. Saya sendiri malu lah. So, yang dalam statement IPK yang Selangor keluar, Joseph ada kes narkotik. Itu hari ni bila dia tahan sini pun kena positif. So orang macam saya anti dada, anti gangsterism. Ada juga budak-budak India, ada juga yang tak suka saya. Siapa? Bila saya cakap pasal isu gangsterism, bila saya cakap pasal isu drugs, dada. Memanglah sebab dada memusnahkan bangsa India, kaum India banyak. Saya memang pentingkan kaum saya. Okay? So saya meluangkan perasaan, sakit hatilah. Banyak kes sekarang. Orang mati, tembak mati pasal kes dada. Pasal kes gangsterism. So saya berani luangkan, nasihatkan budak-budak kaum India. Tapi ada budak tak suka saya. Sebab apa? Dia orang ingat saya kacau. Apa saya boleh buat sebagai seorang NGO, sebagai seorang bapa untuk 3 orang anak? Saya kena jaga masa depan anak saya juga. Jadi saya bagi nasihat. Dia orang suka atau tak suka, saya tak kisah. Biar mati, mati dengan berani. Hidup, mati dengan berani. Okey, ikhlas. Tapi adakah pegawai penyiasat siasat kes dengan ikhlas dan tulus? Dalam kes saya memang tak ada ikhlas. Sebab dia buka untuk Joseph yang pecah sampai kereta 427 506 ugutan. Terang-terang dalam video ada dia kata nak bunuh saya. Tak ada. Tunang saya pun report. Pasal tadi pun ada nampak bukti yang dia mau baling. Ugutan juga. Kenapa dia tidak buka Seksyen 506? Akta 14 kecil dia gunakan perkataan kesat, maki. Kenapa tak buka? Akta 90 polis. Kenapa tak buka? Depan polis dia kecoh, sini kecoh. Masa kejadian itu ada pihak polis sini. Kenapa dia sudah pecah atau dia bawa itu batu saja? Pihak polis boleh buat tangkapan ke tak? Untuk jaga keselamatan memang pihak polis ada kuasa untuk tahan. Macam saya, inspektor kata memang dia ada kuasa untuk tahan. Wah, orang macam ni memang dia kuasa tahan. Tapi yang ada batu merayap-rayap tak ada kuasa untuk dia tahan. Kalau dia tahan pada hari itu, mungkin kereta saya kurang. Okay, dia punya damages kurang. Tapi nampak video kan? Pihak polis pun sembang dengan dia macam dia kawan baik. Betul ke dia kawan baik? Dan bila saya keluar dari polis tak bagi saya keluar. Walaupun saya cakap tunang saya dalam kereta, dia trauma, takut. Tak bagi saya keluar. Saya curi-curi keluar. Mereka kata saya sudah ditahan. Bila saya dari sana, dia dari sini dia lari menuju ke saya mau pukul. Memang saya pun macam sudah mau gaduh, tapi polis nasihat jangan gaduh. Saya pun diam. Sebab saya percaya polis suruh saya jangan buat salah, nanti you kena tahan. Okey, saya diam. Tapi macam mana pun saya kena tahan. Lebih baik saya gaduh dengan dia, puas hati. Masuk lokal sekali saja. Kan? So dalam D7, tapi saya cakap D7, D9 memang bukan salah dia orang lah. Dia orang buat tugas, dia orang apa yang disuruh oleh Ayo saja. Mereka adalah pegawai tangkapan saja. So biasa kes-kes macam ini, seseorang pegawai penyiasat lah kena main peranan yang betul, ikhlas dan telus. Okey? Sebab dia yang bagi arahan untuk jabatan tangkapan semua, bahagian tangkapan. Kalau tak, mereka pun tak suka tangkap.
Lepas ini tengok saya punya nama keluar wanted PJ. Sana pula tukar gari. Pegawai penyiasat tak call saya. Tak ada info apa pun tak ada. Dia report dalam masa 2 hari sudah jadi wanted. Macam mana? Sampai sekarang saya tadi pergi report masih itu wanted. Dia orang kata mau tahan saya lagi. Tengok berapa susah kita. Okey, sekarang saya katalah Inspektor Ghazali yang tadi dalam bilik dia memang tegur ugut saya. Mesti dia tidak mengaku. Sebab apa? Sebab kita tak ada bukti. Sebab tu di sini saya pun nak minta satu permintaan lah atau cadangan Ketua Polis Negara. Lain kali pengadu ke apa, bagilah kita kebenaran, bawa kita punya handphone sekali dalam. Dan depan-depan ayo kita buat satu rakaman. Memang lain kali kita nak report apa, kita boleh tunjuk bukti. Sebab kadang-kadang ayo ugut kita pun, kita keluar report, memang dia tak mengaku. Sekarang saya tanyalah, okey, pasal video yang tak ada ugutan, dia tahan saya 506. Dia cakap dia ada kuasa untuk tahan. Sekarang saya punya report, saya ada tulis yang ayo ugut saya. Bolehkah polis lain tahan dia untuk siasatan? Ambil riman? Boleh tak? Betul ke apa saya punya soalan? Orang report, tanpa siasat, mereka buka IP dan tahan 506. 2 hari riman. Sambung riman lagi. Okey? Sekarang saya report atas pegawai-pegawai penyiasat ini, bolehkah pegawai polis lain tahan pegawai polis itu untuk riman? Boleh. Memang tak ada. Sebab memang mereka nak jaga dia orang. Yang jadi mangsa adalah orang biasa macam kita. Saya NGO yang banyak turun padang untuk membantu beberapa kebajikan tau. Orang miskin. Pergi tengok Persatuan Rakyat India Malaysia dalam Facebook. Yang ini abang, mereka semua kenal. Kenapa dia orang datang sini? Sebab mereka kenal apa yang saya buat. Tapi apa pun tidak boleh halang saya daripada kebajikan saya. Okey? Sebab tengok Joseph ada kes narkotik. Okey? Santosh, isteri sendiri pun buat report. So bila mereka minta bantuan dari NGO, saya pun bantuan lah. Okey, last kali saya nak buat satu covering lah di depan media. Okey. Si Santosh ada banyak kes perempuan. Joseph ada kes dada. Baru-baru ini saya dengar info dia utang dada, beli dada, dia utang dengan orang. So ada perselisihan faham lah. Okey, sekarang dia sudah gaduh dengan dia. Nanti mereka ambil kesempatan, mereka pergi pukul dia, pecah dia punya kereta ke, bakar dia punya kereta ke. Orang ingat apa? Suspek saya buat. Mesti. Sebab ini dada, tahulah macam-macam boleh jadi. So saya ini terang-terang, saya bagi open statement. Kalau apa-apa jadi kepada dia, itu bukan saya. Okey? So carilah orang-orang yang deal dengan dia dada. Cari Santosh, berapa perempuan yang dia susahkan. Mungkin suami dia orang cari potong dia ke, itu dia orang punya pasal. So saya bagi open statement, saya memang tidak puas hati terhadap apa yang berlaku terhadap saya, satu penganiayaan. Okey? Tapi saya bukan macam dia tuduh seluruh PDRM ataupun IPD. Tak. Saya hanya bagi tahu 1-2 pegawai penyiasat saja macam ni. Okey, Joseph Prakash menghina, memfitnah, memaki PDRM dalam Facebook. Saya ada buat dekat Dangwangi. Tak ada tuduh lagi. So banyak. Kita pergi buat report dengan bukti, tak ada tindakan langsung. So apa kita boleh buat? Mungkinlah selepas ini saya pun ikut cara dia orang lah. Saya pergi report dulu, lepas tu saya pergi gaduh. So itu sajalah saya ingin sampaikan. தலைவர் ada சொல்றீங்க lah தலைவர். So saya juga ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi hadir dan juga abang-abang saya. Okey, dalam social media ini saya pun mengucapkan Abang Pucung Murli dan Sugumaran dari Klang dan juga rakan media Tamil Malar TV semua. So saya ucapkan terima kasih dan last pesanan saya, kalau boleh lebih baik saya dapatkan temu janji dengan Ketua Polis Negara atau Ketua Polis Selangor. Mungkin saya boleh bawa banyak benda saya tunjuk direct dengan dia orang. Yang bawa pegawai-pegawai bawah memang saya tidak percaya lagi lah. Sikit-sikit mereka kata atas arahan orang atasan. Orang atasan. Siapa tu orang atasan? Saya pun tak tahu. So ini sajalah saya nak sampaikan ini. Saya nak siasatan terperinci terhadap laporan saya dan apa yang berlaku saya. Dan saya nak pegawai penyiasat jawab soalan saya kenapa hanya Joseph Prakash dituduh dalam satu section walaupun saya ada beberapa elemen unsur jenayah. Terima kasih.